صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 4, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 4, baris ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun, dan aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu, yakni akan daku akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi firman Allah ta'ala, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Bahawasanya inilah, yakni nikmat di dalam syurga ada bagi kamu, adalah ia nikmat syurga ni bagi kamu, balasan, yakni sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawasanya inilah naimul jannah, nikmat syurga ada, mana adalah ia, kana adalah ia nikmat syurga, lakum manfaat bagi kamu, jazaan sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterjemuh di sini bahawasanya inilah ada bagi kamu balasan. Boleh baca tak? Balasan belam sin nun. Balasan. Kita balasan ni belam alif, ada tak? Sin nun. Ini balasan. Inilah nikmat syurga, kerana adalah ia nikmat syurga, lakum manfaat bagi kamu, jazaan sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah usaha kamu di dalam dunia disyukurkan, yakni diredakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana rabbukum fa'budun. Fa'buduni asal dia. Fa'buduni dihazaf ya mutakallim tu. Dihazaf ya mutakallim, nun lilwiqayah tu. Fa'buduni asal dia. Maka sembah oleh kamu akan daku. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu akan daku akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'buduni, terjemahan dia, maka sembah oleh kamu akan daku. Ini ayat Al-Quran yang dimulai dalam kitab Minhajul Abidin.
Ini permulaan ayat yang didatangkan di dalam kitab Minhajul Abidin adalah wa ana rabbukum fa'budun. Itu ayat yang pertama yang didatangkan dalam kitab Minhajul Abidin. Dan aku Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu akan daku. Kemudian ayat yang kedua tu, inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Itu ayat cerita pula balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ni bertepatan dengan nama kitab Minhajul Abidin. Bertepatan nama kitab Minhajul Abidin. Nama kitab Minhajul Abidin, Minhajul Abidina ila jannati Rabbil Alamin. Jalan beribadah akan Allah kepada syurga, ila jannati Rabbil Alamin, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jadi ayat yang kedua tu cerita bab nikmat syurga. Ayat yang pertama cerita bab Minhajul Abidin, jalan beribadah akan Allah Subhanahu wa taala. Mana wa ana rabbukum fa'budun, dan aku ni Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu akan daku. Minhaj, jalan pengabdian diri akan Allah, adalah dimulai dengan akidah Allah ni Rabb bagi kita. Allah ni Rabb bagi kita. Barulah pergi kepada fa'budun, maka sembah oleh kamu akan daku, maka beribadah kamu akan daku. Yang mana terdahulunya Imam Ghazali menyatakan bahawa ibadah adalah jalan kepada orang yang bahagia, ahlus sa'adah, orang yang bahagia, dan jalan syurga ibadah ni. Orang yang bahagia adalah orang yang al-maut alal iman. Itu orang yang bahagia, orang yang beriman bahawa Allah Ta'ala sebagai Rabb, Allah Ta'ala ni sebagai ilah. Itu orang yang bahagia. Dan orang yang mati dalam iman ni lah jalan kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab syarat syurga adalah iman. Itu syarat syurga. Kemudian macam sebut minggu lepas lah, nak syurga direct, wa amilus salihat fa'budun, maka sembah oleh kamu akan daku, beramal soleh oleh kamu akan daku, dengan bahawa mengabdikan dia akan Allah zahir dan batin. Ta'ah zahir dan batin, tinggal maksiat zahir dan batin. Ini fa'budun, pengabdian diri kepada Allah. Fa'budun ni kalau kita pergi kepada Islam, iman dan ihsan, dia masuk kepada ihsan. Wa ana rabbukum ni, ni hak bahagian Islam dan iman. Fa'budun itu bahagian ihsan, pengabdian diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin, meninggalkan larangan zahir dan batin. Suruhan zahir sembahyang, suruhan batin tawaduk contohnya. Kemudian maksiat zahir, maksiat daripada anggota yang 7. Maksiat batin, maksiat hati, riya, ujub, takabur. Bukan hanya mengabdikan diri akan Allah. Minhajul Abidin bukan hanya semayang. Semayang tu taat zahir, taat batin macam mana? Kalau kita sembahyang serta kita mengekali sifat takabur, itu sifat iblis. Iblis sombong, lepas tu terus engkar, tidak sujud tunduk hormat kepada Nabi Adam. Konon-kononnya kita sujud kepada Allah tiap-tiap rakaat 2 kali, tetapi kita mewarisi sifat azazil. Ini orang panggil mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Ini orang yang berpura-pura. Sujud kepada Allah yang mutakabbir, tapi kita yang sujud ni mutakabbir juga. Itu mengabdikan diri akan Allah. Kita sujud akan Allah yang mutakabbir. Itu
Takabur itu pakaian Allah Subhanahu wa ta'ala, mutakabbir. Tapi kita rebut pakaian Allah, kita ambil mutakabbir, kita letak di kita, konon-konon kita sujud kepada Allah yang mutakabbir. Walah kita pun mutakabbir juga. Kenapa kita mutakabbir nak sujud kepada Allah yang mutakabbir? Lawanglah macam Azazil. Tapi tak, kita sujud berpura-pura. Itu bukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena letak molek ni, jalan pengabdian diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil molek hak minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Betul tak kita ni jalan pengabdian diri akan Allah Subhanahu wa ta'ala? Betul tak jalan kita ni? Ambil molek hak susunan dalam kitab minhajul abidin. Terkadang hak ni zahir, batin kita dia nak kata. Kita tengok orang-orang yang soleh, macam mana sembahyang mereka, dengan tunduknya mereka, dengan lemahnya mereka dalam sembahyang. Pergerakan yang lemah, bukan pergerakan yang hebat. Lepas tu kita dalam sembahyang, dia bukan pergerakan yang kasar, angkat tangan macam orang bekeng je, lepas tangan pun macam orang gagah je, tak embuh gitu. Faham tak ni? Bukan wak lembek macam bapuk tu, bukan. Jangan awak gitu suka dia orang lah pula. Tapi orang semua tak ada lah kata akak. Jadi kita mula hebat. Tak embuh gitu. Itu bukan kelakuan sembahyang. Lembut, nak menzahirkan lemahnya kita dan aifnya kita. Ni hak zahir. Kadang-kadang zahir je buat lemah, dalam gagah hati ni hebat, bekeng hati ni, riak wujud takabur. Tapi kalau hak zahir pun bekeng dah, hak zahir pun hebat kuat dah, hak batin macam mana? Ni mana hak zahir pekahnya lembut, tunduk, nampak lemahnya kita. Ni kalau semak akak tangan pun hebat, duduk pun hebat, lenggok ke atas, tubuh pun buka dada. Itu nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hukum zahir pekah tu. Hak hati kita tak boleh nak tuju, sebab tu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang semayang, orang soleh ni tengok macam mana dia mula semayang, dengan lemahnya, dengan dhaifnya, turun sujud, naik kepada qiyam, pada berdiri pun dan keadaan lemah. Ni orang yang betul-betul semayang, mana zahir pun lemah, batin pun lemah. Ni zahir kita gini mana, buka dada semayang ni. Faham tak? Hai'ah pun dah betul dah semayang. Tapi kita nak cerita waktu semata-mata macam mana kita nak menghadap Allah. Nak menghadap gitu, buka dada gitu, mata lenggok ke atas. Orang lemah ni ada keadaan tubuh pun lemah, mata tunduk ke bawah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menghadap Allah sekejap tu pun buka dada, megah gini. Ingat baik, kita menghadap Allah yang mutakabbir. Jangan kita rebut pakaian Allah mutakabbir, letak di hati kita, kita sujud konon-kononnya kepada Allah. Itu bukan ta'ah zahir dan batin, itu pura-pura. Itu ada ciri sifat nifak. Ciri sifat nifak. Tapi nifak amali lah. Nifak i'tiqadi itu orang kafir, Abdullah bin Ubay, itu nifak i'tiqadi. Kita orang Islam yang beriman, kita tidak kufur kepada Allah macam Abdullah bin Ubay. Tapi nifak amali, perangai orang pura-pura, wita'ah nampak zahir sahaja, batin derhaka kepada Allah, dipanggil nifak amali, perangai orang yang berpura-pura. Jadi dalam kitab Minhaj ni, Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Ayat yang kedua, ayat cerita bab syurga. Ayat yang pertama, wa anna rabbukum fa'budun. Ni ayat yang pertama. Dan aku Allah Ta'ala kata, Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu akan daku. Ayat ni merangkumi minhajul abidin, jalan pengabdian diri kepada Allah, dimulai dengan
pengakuan kita Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Allah sebagai Rabb ni lah Allah sebagai Rabb ni lah orang yang dapat bahagia, orang yang ada iman. Allah sebagai Rabb ni lah jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat syurga mati dalam iman, itu orang yang sa'adah, orang yang bahagia. Orang yang bahagia adalah orang yang mati dalam iman. Jalan ke syurga, syarat ke syurga. Kemudian syurga direct tu lah, pergi kepada ta'ah zahir dan batin, fa'budun, pergi kepada wa'amilus salihat, dan beramal akan amal yang soleh. Dia kadang-kadang maghrib lah, maghrib kita subuh, kita maklum waktu terhad, orang ada macam-macam kekangan. Kalau duha tu betul-betul lah orang yang merendah diri, maknanya nak belajar, nak menambahkan ilmu, ilmu kita kurang. Tapi kalau maghrib, terkadang ciri orang sombong adalah orang yang lari daripada majlis ilmu. Ciri sombong laginya, majlis ilmu tidak dihormati, tidak dihormati. Nak lari balik, malah isyak nak kena mari pula, dia bersembang, berbual-bual di belakang. Dia langsung tidak menghormati majlis ilmu yang diadakan. Itu ciri orang sombong. Kadang-kadang kesiang juga pada orang ngajar musim-musim lepas PKP ni. Kata Allah, Ustaz sedih, kalau ikut hati rasa tamu ngajar tu dia, dah lah tak ramai. Sebelum PKP ramai juga, dia kata lepas PKP ni jadi gelar. Mana gelar? Gelar. Kenal gelar tahu gelar? Kenal wah gelar. Kenal wah gelar. Tak kenal gitu ni. Wah gelar tu. Orang Feda kenal wah gelar. Wah gelar. Cabai sawit jatuh bumi tu dia pun pah. Tu hak gelar tu. Hak tu kita budak-budak kutik. Hak besar kita dah orang nak akal. Kita kutik wah gelar. Hak gelar tak cabut tu. Dah lah kata tak ada orang. Lepas tu dia tak hormat, mai duduk jauh-jauh. Dia kata mengajar tu macam mengajar seorang je, dia kata. Hormat ke seumpama tu? Dah lah ada 10 orang, 15 orang. Lepas tu dia duduk jauh tu. Kita duduk jauh seumpama tu, hormat ke panggil? Kita suka duduk jauh sebab kita nak bersandar. Tapi kalau orang tak ada, orang tak ada kan. Kalau orang ada tak apalah, tengah-tengah tu ada orang dah. Mana kita tak boleh nak duduk dekat-dekat. Kita nak duduk jauh, nak bersandar. Kadang-kadang nak pergi bilik air, duduk tengah-tengah tu nak pergi bilik air, tak selesa pula tengok dia orang. Jadi duduk belakang-belakang sebab kita tak tahan ni, tak tahan. Kita orang jenis peseng tak tahan, nak kecing, sejuk, macam-macam lah. Lain cerita. Orang ada, orang tak ada pun dia buat gitu juga. Kesian ke kawan tu. Kadang-kadang dia kata dia dah ngajar di sini lah, ada Nabi-Nabi Rasul ni bangkit di hari akhirah, tak ada umat seorang pun. Mana belah bunyi, tak ada umat seorang bangkit di hari akhirah. Maksud dia ngajar ni tak ada orang, dia kata. Tak ada orang tak apalah 10-15 pun, tapi duduk jauh. Kalau duduk luar, duduk sembang luar. Tu ciri tu panggil orang sombong, orang yang tidak menghormati majlis ilmu. Dia beranggapan dia ni orang pandai ni. Jadi gitulah dia lepas-lepas daripada ni agak nak naik semula tu, nak bangkit semula kuliah-kuliah. Jumaat pun ada tempat yang orang tak mari, Jumaat pun ada tempat hak mana tak balik asal. Lepas tu timbul pula keadaan sekarang ni, jadi kau takut pula nampak. Ada ni. Jadi ialah kita mari semayang, tapi kita menonjolkan ciri orang yang sombong. Orang kadang-kadang kita kenal dia orang berilmu, tapi dia tak lari, duduk dia je. Kalau dia tengok dia khusyuk je, perhati je. Walah ilmu dia banyak daripada orang ngajar tadi ilmu dia. Tapi dia tawaduk, rendah diri. Mana kalau orang tak kenal, kata dia orang biasa kan. Tapi kita kenal dia orang berilmu. Kenapa dia duduk diam, dia tunduk, dia ambil perhatian? Orang tawaduk, orang rendah diri. Kita mari ke masjid semayang berjemaah maghrib isyak, tapi kita bawa sifat takabur ketika tu semayang. Tu kata hebat daripada Azazil.
Kita sombong, konon-konon kita sujud kepada Allah yang mutakabbir. Jadi nak jalan pengabdian diri ni, taat zahir, taat batin, balik kepada ilmu. Tapi sebelum cerita bab taat zahir batin ni, wa ana rabbukum dahulu, pengakuan kita Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan kita. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rabb, Allah ni Rabb, Tuan. Cuma kita ni terjemahan kita biasa kok. Ilah kita terjemah dengan Tuhan. Kemudian Rabb kita terjemah dengan Tuhan. Orang kita gitu dah. Dia ilah lain, Rabb lain, rububiyah, uluhiyah lain. Rabb ni apa dia? Tuan. Tuan yang hakiki, tu Rabb. Tuan yang hakiki ni Tuan yang mengatur, Tuan yang menjadi, Tuan yang mencipta, yang memiliki. Itu Rabb. Dia Rabb ni ada belas makna. Setengah mengatakan ada 15 makna Rabb ni sendiri. Rabb ni Tuan yang hakiki, yang mengatur segala-gala perkara, yang menjadikan segala-gala perkara. Semua yang berlaku adalah datang daripada Allah sebagai Rabb. Ada ni. Sebab itulah asas kepada tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Mengesakan Allah pada perbuatan. Itu asas pada tauhid rububiyah. Sekalian perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kita, itu akidah kita. Termasuk diri pilihan kita pun perbuatan Allah. Termasuk diri usaha kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keesaan pada perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah, tidak adalah perbuatan makhluk. Dan kalau semua perbuatan Allah, perbuatan makhluk duduk di mana lagi? Tidak adalah. Kesemuanya perbuatan Allah. Lepas tu perbuatan makhluk, kesemuanya perbuatan Allah. Tak adalah perbuatan makhluk. Gerak diam makhluk itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita okey je lah, kesemuanya perbuatan Allah. Tetapi perbuatan makhluk hak makhluk sendiri. Dan mana kata kesemuanya perbuatan Allah? Mana yang kita kata kesemuanya perbuatan Allah? Kalau kita makhluk pun ada perbuatan, maka kita tak ada perbuatan. Diri pilihan kita pun perbuatan Allah. Terdetik di hati kita pun perbuatan Allah. Diri usaha kita perbuatan Allah. Bergerak nadi, berkelip mata pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebagai Rabb, hak dia belaka. Ini mati molek, hak rukun iman yang keenam. Bawalah pergi pada fa'budun, maka sembah oleh kamu akan daku. Pergi situ. Bila Allah Tuan, kita tak ada apa sekarang, maka sembah oleh kamu akan daku akan Allah Subhanahu wa taala. Ini minhajul abidin. Hak sembah oleh kamu akan daku ni zahir dan batin. Jadi wa ana rabbukum fa'budun, lengkaplah asas ilmu agamanya, fardu ain tauhid, fiqh dan tasawuf. Tak ada tiga tu tak ada layak ni. Atau minhajul abidin. Bawalah pergi kepada ayat yang kedua, inna hadza, sesungguhnya ini naimul jannah, nikmat-nikmat syurga ni bagi kamu sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa kepada nikmat syurga, minhajul abidin ila jannati rabbil alamin, kepada syurga bagi Tuan sekalian alam. Syurga tu milik Tuan sekalian alam. Kita kena berpegang Allah sebagai Tuan, baru dapat syurga milik bagi Tuan sekalian alam. Memanglah Allah ni Rabb, kita faham tak apa dia Rabb? Rububiyah kita faham ke tak?
Tapi di ayat tu wa ana rabbukum fa'budun, dan aku Allah Ta'ala kata Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu akan daku. Dia ayat yang permulaan ayat Allah ni Rabb, hak dia belaka. Kemudian fa'budun, Allah Ta'ala perintah kita sembah akan dia. Allah Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka. Kenapa Allah perintah kita pula sembah akan dia? Sebab kita tak ada apa. Faham tak situ? Sekarang Allah Rabb, wa ana rabbukum, Allah ni Rabb, Allah Tuhan, hak dia belaka, perbuatan dia belaka. Makhluk yang tidak ada apa sekara pun tidak ada. Semua yang berlaku perbuatan Allah Ta'ala belaka. Pilihan perbuatan kita pun perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ikhtiar usaha kita dah perbuatan Allah. Bukan ikhtiar pilihan hati, terdetik di hati pun perbuatan Allah. Bukan kata usaha gerak diam kita ni, bergerak nadi pun perbuatan Allah, berkelip mata pun perbuatan Allah. Hak ni hak rukun iman kita yang keenam. Sekalian hak Tuhan belaka qada qadar. Lalu sekalian hak Tuhan, kemudian Allah Ta'ala pun fa'budun, maka sembah oleh kamu akan daku, mengabdikan diri oleh kamu akan daku. Allah perintah buat apa kepada kita? Sebab kita tak ada apa sekara hak dia belaka. Kenapa Allah perintah kita supaya kita sembah dia? Macam mana? Ini kena faham molek ni. Hakiki kita ni umpama wayang kulit tu sahaja. Mana ni? Getah, tahu tak getah apa? Hak gerak. Tak ada. Kulit tu tak ada apa pun. Tuan dia lah yang menggerakkan dia punya tu. Panggil apa tu? Tuk dalam dia benda tu. Hak tu tuk dalam ni hak tuang dia tu. Boleh letak tuang kok? Boleh lah letak tuang majazi, bukan hakiki. Kita boleh kata tuang juga. Siapa tuang motor? Saya. Siapa tuang kereta tu? Saya. Siapa tuang rumah tu? Saya. Bukan hak Allah Ta'ala baka tu hakiki. Hak kata saya tak salahnya, itu majazi. Siapa tuang motor ni? Parking tak betul? Allah Ta'ala tuang motor. Dia lah parking tak betul. Lepas tu dia kata motor Allah Ta'ala, nak lari diri dah tu. Sebab parking tak kena tepat. Ada ni. Jadi sekarang ni tok dalam tu tuang dia. Lepas tu dia panggil apa tu? Dan bukan dia getah tau ke benda? Ke kulit? Kulit. Kulit. Bukan kulit benda tu. Jadi kulit tu tak ada apa-apa. Jadi hakiki kita seumpama tu lah, tak ada apa-apa. Macam kulit tu, kulit hak main wayang tu, hak lembaga tu nah. Tapi kenapa Allah Ta'ala perintah kita mengabdikan diri akan Allah? Kalau kita tak ada apa sekara, boleh tak tuk dalang ni, tuang ni perintah kulit tu bergeraklah kamu? Boleh? Dan hakiki kita betul lah, kita ni umpama kulit tu, hak wayang kulit dah, kulit tu hakiki memang gitu-gitu. Semua perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tak tuang tuk dalang tu suruh kulit tu beraksi sendiri? Tak boleh. Sebab apa? Sebab hak dia yang gerakkan. Dah gitu kenapa dia suruh kulit tu bergerak sendiri? Tak boleh lah. Sebab tak ada peranan apa pun kulit tu. Sama macam kita. Kita tak ada apa sekara hak Tuhan belaka. Tiba-tiba fa'budun, maka sembah oleh kamu akan daku. Tuhan perintah pula. Walau hakikinya kalau sembah akan Allah pun itu adalah perbuatan Allah. Kenapa Allah Ta'ala perintah? Perintah Allah ni lah yang kita berpegang. Kita ada pilihan dan perbuatan sebab Allah perintah kita. Faham tak ni? Bila Allah perintah kita, berarti kita ni perintah ni ada peranan. Kalau kita langsung tidak ada peranan, jadi Allah perintah kita yang tidak ada peranan, jadi perintah tu jadi perintah tak betul. Kan tak ni?
Perintah tak betul. Sebagai contohlah kita kata, motor tu tak akan bergerak melainkan kita tuang dia yang pandu. Boleh tak kita perintah motor, bergeraklah kamu? Tak boleh. Sebab motor tu bergerak kerana kita yang pandu, kita yang bawa. Jadi kalau Allah perintah kita mengabdikan diri akan Allah, tiba-tiba kita langsung tidak ada peranan, maka perintah tu tak tahu. Jadi apa Allah Ta'ala perintah itulah kita ahli sunnah wajib berpegang. Hamba ada peranan, sebab tu Allah Ta'ala perintah. Apa peranan hamba? Dipanggil ikhtiar dan usaha. Wajib kita isbatkan di akidah, hamba ada pilihan dan perbuatan, ada ikhtiar dan usaha. Wajib kita berpegang seumpama tu. Tapi jangan lucu, Allah sebagai Rabb, hakikinya pilihan dan perbuatan kita pun tetap perbuatan Allah. Sekat tu je kita. Jadi kalau kita balik pula, dah kalau perbuatan Allah, kenapa Allah Ta'ala perintah kita? Jadi berhenti setakat tu lah. Tak ada ni? Berhenti setakat tu. Samalah kita baca suratul Fatihah tu, surah pembukaan, ia dipanggil suratul asas. Suratul Fatihah ada 8 nama. Di antara nama suratul asas, asas agama, suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah ni Rabb, Tuan, hak dia belaka. Kemudian ayat yang di tengah tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan ni kami yang sembuh. Kami yang sembuh. Kami apanya? Allah Rabb, hak dia belaka. Lepas tu kita wajib berpegang, kami ada pilihan dan perbuatan. Sebab apa? Sebab Tuhan sandar kepada kami yang sembuh akan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Fatihah. Tapi walaupun kita wajib berpegang, kami ni hamba ada pilihan dan perbuatan, pilihan dan perbuatan kami tetap adalah duduk di bawah Rabb, di bawah marbub, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik pada hakikinya, memang kita tak ada apa sekara. Tapi oleh kerana ayat memerintah kita, ayat Al-Quran banyak melarang kita, ayat Al-Quran banyak menyandar kepada kita perbuatan, maka kita wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi ingat baik, pilihan dan perbuatan hamba tetap marbub kepada Allah sebagai Rabb. Marbub mana apa? Hak rentahan dia, susunan dia, pekerjaan dia, makhluk kepada Allah sekaliannya. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan, semua tu makhluk belaka. Pilihan kita makhluk Allah, usaha kita makhluk Allah, terdetik di hati makhluk Allah, berkelip mata bergerak nadi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena tok molek sini ni, hak permulaan tu. Allah sebagai Rabb, barulah pergi pada fa'budun, maka abdikan dia oleh kamu akan daku zahir dan batin. Ni pada pergi pada pekoh tasawuf pula. Ini minhajul abidin, barulah pergi kepada ila jannati rabbil alamin. Ayat yang kedua, ayat cerita bab syurga. Tapi kalau wa anna rabbukum tu tak lepas dah, tak ada tidak ada tauhid, mengesahkan Allah pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan, tak ada dah tu. Ada ni. Hak sini hak banyak hak banyak terpesong sekarang ni, bab ni bab ikhtiar dan usaha. Macam-macam aliran sekarang ni, macam-macam aliran. Yang menafikan tu ikhtiar usaha pun ada, yang berpegang ada ikhtiar usaha, tapi hak kita mutlak, cuma tak boleh bekah aja. Ni bukan belaka ni. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita berpegang ada ikhtiar usaha, tapi diri ikhtiar usaha pun perbuatan Allah, berhasil ikhtiar usaha pun perbuatan Allah. Kan tak ni? Hak qadariyahnya, dia menafikan perbuatan hamba, menafikan perbuatan Allah. Usaha tu perbuatan hamba sendiri, menghasilkan perbuatan usaha hamba sendiri. Mana qadariyahnya, diri usaha ni hak hamba, sebab Tuhan letak dah kudrah dia hamba. Berhasil perbuatan usaha tu perbuatan hamba.
Kita ahli sunnah dah. Bukan kata usaha ni tak boleh bekas. Diri usaha pun perbuatan Allah sebagai Rabb. Timbul sekarang ni golongan terpesonya, usaha tak boleh bekas. Jadi tak sama dah dengan Qadariyah. Usaha tak boleh bekas. Tiba-tiba diri usaha ni bukan perbuatan Allah, perbuatan hamba. Itu bukan ahli sunnah. Sebab kalau diri usaha pun perbuatan Allah, kenapa Allah sandar perbuatan kepada hamba? Tak boleh nak korek lah tu. Kita sebelum nak cerita fa'budun, perintah Allah, kita mati dulu Allah sebagai Rabb. Apa makna Allah sebagai Rabb? Hak dia belaka, perbuatan dia belaka. Jadi kalau usaha kita bukan perbuatan Allah, hanya berhasil usaha aja perbuatan Allah, jadi itu syirik orang panggil, mengsekutukan Allah pada perbuatan. Bahagian usaha hamba mutlak, tapi tak boleh bekas. Bahagian boleh bekas tu Allah Ta'ala. Jadi bagi dua pula dah perbuatan. Kita dah keesaan pada perbuatan, bukan berhasilnya usaha tu perbuatan Allah. Diri usaha tu pun perbuatan Allah. Dah kalau diri usaha perbuatan Allah, tak ada apa kita. Dah tak ada apa kita kalau semua perbuatan Allah. Dia tak boleh nak mati semua perbuatan Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan. Tak boleh nak mati situ. Mati situ molek ke semua perbuatan Allah. Kata perbuatan hamba ke semua perbuatan Allah. Hamba ada perbuatan mana lagi? Kenapa berpegang hamba ada pilihan perbuatan? Kerana Al-Quran sandar, fa'budun, maka sembah oleh kamu akan daku. Allah Ta'ala perintah pengabdian diri ni kepada kita. Kalaulah kita tidak berpegang, kita ni ada pilihan dan perbuatan kosong, jadi macam mana Allah suruh kepada hamba yang kosong? Tak betul suruh tu. Maka kita pun berpeganglah hamba ada pilihan dan perbuatan, kerana Allah suruh kepada kita, Allah tuju suruh kepada kita. Tapi ingat baik, walaupun begitu, tetap usaha kita, ikhtiar kita, pilihan hati, usaha kita tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak sini ni dia mudah terundur jadi Jabariyah dan mudah terlajak jadi Qadariyah. Hak tadi pula nak kata Qadariyah, usaha tak boleh bekas. Nak kata Jabariyah, dia berpegang hamba ada ikhtiar usaha. Tiba-tiba diri itu usaha tu hak hamba mutlak. Tu bukan ahli sunnah gitu. Ni cerita hak mengaku ahli sunnah dah ni. Hak kadang-kadang aliran usuluddin dah ni. Aliran usuluddin dah. Duduk majlis usuluddin dah. Tiba-tiba tak ada mentauhidkan Allah pada perbuatan, tak ada tauhid rububiyah. Dia bagi lagi. Usaha hamba tak boleh bekas. Yang bekas tu perbuatan Allah. Qadariyah dak tu. Usaha hamba boleh bekas. Tapi diri usaha tu hak hamba mutlak. Jadi macam Qadariyah lah pula situ. Kita dak. Balik pada hakikinya, sekalian perbuatan Allah. Saya tak pakai hak hakiki. Kenapa tak pakai hak hakiki? Hak sebenar-benar Allah sebagai Rabb, hak dia belakalah hakikinya. Cuma kita tak sampai makam hakiki. Tak apa, makam tu cerita lain. Di sekarang ni ada golongan yang nak menafikan hakikah. Ada golongan yang nak menafikan syariah. Jadi macam-macam sekarang. Dia mengaku dia hakikah, dia nak menafikan syariah. Dia mengaku dia syariah, tapi nak menafikan hakikah. Kita tidak, kedua-dua. Faham ni? Tapi dalam bab ni, dia di rukun iman yang ke-6. Dia bab ikhtiar usaha ni, kita kena detailkan, kena halusi. Faham tak ni? Bab rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar. Sekalian hak Tuhan belaka. Hak rukun iman yang ke-6.
Jadi bab istiusaha tu kita kena perhalusi. Ni kalau tidak perhalusi boleh jadi tunduk jadi Jabariyah. Tak ada mu Tuhan tu Jabariyah. Faham tak ni? Tapi bukan kata hak istiusaha yang tak ada di tajuk rukun iman yang ke-6 tu kita kena detailkan. Hak ada di rukun iman yang ke-6 baik jahat qada qadar. Hak jahat qada qadar tu pun mana orang yang terpesong. Hak jahat bukan qada qadar. Pula dah. Hak tu ditajuk rukun iman yang ke-6. Khairihi wa syarrihi. Baik iman dan taat, qada dan qadar. Jahat, kufur dan maksiat, qada dan qadar. Tiba-tiba hak jahat qada qadar Tuhan macam mana dah mudah Tuhan marah. Ni dalam rakaman ada ni menafikan tu perkara jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara jahat qada dan qadar, mana keadilan Allah? Allah akan menghukum contohnya Firaun yang kafir, kekal neraka selama-lamanya. Tiba-tiba kekafiran Firaun qada dan qadar, maka berlakulah kekafiran Firaun kerana qada dan qadar. Firaun yang dihukum, mana keadilan Allah? Ni ada dalam rakaman. Inilah Mu'tazilah yang menafikan perkara jahat qada dan qadar Allah, menafikan perkara jahat qada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Mu'tazilah tidak menafikan qadar Allah pada perkara jahat. Jadi maknanya hak jelas di rukun iman yang ke-6 perkara jahat tu qada dan qadar, hak tu pun boleh terpesong. Ini sungguh ni. Ini darah kamar orang mengajar. Dan pernah satu kali tu pembicaraan bab perkara jahat qada Allah ni di-share di WhatsApp masjid. Bukan share WhatsApp macam ni, WhatsApp ni ada grup kan. Bukan grup di grup macam-macam kan, grup memancing, grup dia ada grup dia. Ni grup masjid. Ayah haji belakangnya. Hak tetap ahli jemaah masjid. Beberapa masjid yang besar. Di-sharekan perkara jahat ni qada dan qadar. Apa ya? Gempok apa panggil? Kejut masing-masing. Hak jahat qada qadar juga. Dah mau pegang macam mana? Hak jahat dak tak ada lah tu, ada benda lah. Tak ada rukun iman kena, tak ada. Tak ada ni. Ni nak cerita bab istiusaha ni sama telah lah. Memang hakikinya tidak ada apa-apa pun. Dah hakikinya Jabariyah. Memanglah hakikinya Jabariyah. Tak ada ni. Hakikinya memang Jabariyah. Dah salah Jabariyah kat mana? Fa'budun. Allah Ta'ala perintah kita tu. Jadi kalaulah kita tidak ada istiusaha, jadi Allah tuju perintah pada siapa? Maka oleh kerana Allah Ta'ala tuju perintah kepada kita, kita wajib berpegang. Kita ada peranan, namanya istiusaha. Walaupun hakikinya peranan kita tak ada. Sekat tu je. Dia bila dia desok-desok, mana apa? Teruk, pecah kepala lah. Teratuk, pecah kepala. Jadi setakat tu je. Jadi kita wajib berpegang ada istiusaha yang hakikinya tak ada. Begitulah. Kenapa kita wajib berpegang ada istiusaha yang hakikinya tak ada? Jangan nak tanyalah. Kat tu je. Kenapa kita berpegang? Fa'budun. Allah Ta'ala tuju perintah kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni, kami yang sembah akan dikau ya Allah kami. Maka kena berpeganglah kami ni hamba. Ada pilihan, ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk di bawah marbub perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Tak boleh letak molek situ. Boleh tunduk jadi Jabariyah, boleh terlajak jadi Qadariyah. Sebab tu kita orang tua-tua dulu ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Ahli sunnah, Qadariyah, Jabariyah. Persoalannya apa? Persoalan ikhtiar dan usaha. Sebab di situlah tempat gelincir. Sebab tu orang kita duk ingat semua Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah, Jabariyah. Sebab apa? Supaya kita beringat. Jangan terundur jadi Jabariyah, jangan terlajak jadi Qadariyah. Tak ada ni.
Terundur jadi Jabariyah, tidak berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak Tuhan belaka. Memang betul hakikinya. Tapi ayat Tuhan sandar kepada hamba nak letak mana? Ayat Al-Quran 7 perintah kepada hamba, ayat Al-Quran 7 larangan kepada hamba nak letak mana? Kalau hamba tak ada pilihan langsung. Mana wajib berpegang hamba ada pilihan. Tapi bukan hak mutlak hak hamba, sebab Allah Rabb, Allah Tuhan. Hak dia belaka. Sudahlah. Begitu je. Dia kok tu payah sikit. Ahli sunnah ni kena mati molek, kena kemah molek. Hak mudahnya tak ada lah Tuhan tu Jabariyah. Hak mudahnya dah Allah Ta'ala sandar perbuatan kepada hamba, ia kanak budu hamba yang sembah. Allah Ta'ala 7 perintah fa'budun, Allah Ta'ala 7 perintah kepada kita, hamba ada pilihan dan perbuatan. Hak hamba sungguh lah kalau gitu kok. Tu Qadariyah. Ada ni. Betul orang tua dulu peringat Qadariyah Jabariyah, Qadariyah Jabariyah. Orang sekarang ni bukan kata dok peringat Qadariyah Jabariyah. Dia marah pula. Ni orang ceramah lah ni. Duk Qadariyah Jabariyah, duk Qadariyah Jabariyah. Tak ada dah sekarang ni dia kata. Apa gitu benda pula dah. Tak ada. Sekarang ni ada apa? Liberal, plural. Hak tu. Kena ada liberal, plural. Hak tu adanya. Sekular. Hak tu ada. Qadariyah Jabariyah tak ada dah. Ni orang tak kena akidah ni. Kenapa tidak ada? Ada ni. Lain kali kalau jumpa yang ceramah seumpama tu akak tangan. Biarlah tak ada pun ustaz, saya nak tanya. Qadariyah tu barang dia macam mana, pegangan dia macam mana? Jabariyah tu macam mana pegangan dia? Biar tak ada pun nak tahu juga macam mana. Tanya dia kenal ke tak sebenarnya? Kenapa tak ada Qadariyah Jabariyahnya? Bukan hak lebih sesak daripada Qadariyah pun ada orang Islam. Ni cerita orang Islam ni. Hak plural tu bukan orang Islam dah tu. Agama sama belaka tu orang kafir gitu tu. Orangnya Melayu lah tapi bukan orang Islam. Ada ni. Ni kita cerita orang Islam ni. Lebih sesak daripada Qadariyah pun ada zaman sekarang. Dan hak bawa Qadariyah Jabariyah ni orang ceramah agama. Orang ceramah agama yang menafikan pilihan dan perbuatan. Hakikinya adalah datang daripada Allah. Pilihan dan perbuatan hak hamba mutlak. Tu Qadariyah. Orang ni boleh cari dalam rakaman-rakaman ni. Orang-orang berkenaan, orang ada title-title, orang yang menjadi ikutan ramai. Ini bukan dalam rakaman. Hak bawa fahaman Qadariyah. Kenapa kata tidak ada? Jadi hak dah kitab Qadariyah Jabariyah, orang tua-tua kita peringat Qadariyah Jabariyah tu, kita learning pun kena peringat tu. Kepada anak-anak cucu kita apa semua, nak pastikan betul-betul kita mentauhidkan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Hak dia belaka. Betul dengan wa ana rabbukum. Allah Ta'ala sebagai Rabb kita, Tuan kita. Barulah fa'budun. Maka sembah oleh kamu akan daku, mengabdikan diri oleh kamu akan daku, zahir dan batin. Barulah pergi kepada inna haza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Barulah pergi kepada bahawasanya inilah naimul jannah, nikmat dalam syurga. Apa cerita nikmat syurga? Adalah ia nikmat syurga bagi kamu, manfaat bagi kamu, balasan sebagai balasan, dan adalah usaha kamu. Ni usaha kamu ni di dunia. Kamu ada usaha di dunia. Ada ni usaha kamu di dunia tu. Mana usaha kamunya? Dengan ilmu kamu, dengan amal kamu, dengan ibadah kamu. Ni hak kamu belaka ni, usaha kamu. Jadi kalau Jabariyah kata tak ada dah tu, orang kata usaha kamu nak buat mana? Usaha kamu di dunia tu mashkura. Diterjemah di sini disyukurkan. Yang apa? Diredha dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ni. Tapi nak pergi pada syurga mati molek. Allah sebagai Rabb,
Kemudian kita mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Zahir dan batin, bukan zahir sahaja, zahir dan batin. Pekoh kena kemah, tasawuf pun kena kemah. Baru dah cerita bab naimul jannah, nikmat-nikmat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini faham molek. Susunan minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Kemudian bahawasanya kami Imam Ghazali tilik padanya, pada ibadah, dan kami bercetera padanya pada ibadah, daripada jalan dalam jalan ibadah, daripada permulaannya ibadah hingga sampai di tempat yang dimaksud akan dia, ialah ibadah yang dicita-cita akan dia oleh orang yang salikin. Ibadah ni lah jalan yang dicita-cita oleh orang salik. Tapi jalan ibadah, jalan yang sangat dalam, jalan yang sangat payah, dia punya banyak rintangan dia, banyak masyakkah dia, perjalanan yang jauh, perjalanan yang banyak kebinasaan pula, kata Imam Ghazali. Dalam jalan ibadah ni pula mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.